Terima kasih kerana memilih yang sahih dan berimbang. Berita perdana edisi Selasa 31 Januari 2023. Saya Fathil Hidayat Ghazali. Dan saya Hazel Desmond. Berikut paparan utama malam ini. Azizul Hasni Awang dan Pandalela Rinong dinobat olahragawan dan olahragawati kebangsaan. Program Menu Rahmah bermula hari ini di 15,000 premis seluruh negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Dua atlet ternama negara, Datuk Azizul Hasni Awang dan Datuk Pandalela Rinong dinobatkan sebagai olahragawan dan olahragawati kebangsaan 2021 melalui Anugerah Sukan Negara ASN. Bagi Datuk Azizul Hasni, ini merupakan gelaran kelimanya, manakala anugerah tersebut merupakan yang keempat buat Datuk Pandalela. Pada edisi kali ini, Datuk Azizul Hasni mengenepikan cabaran 4 calon lain, iaitu juara badminton dunia Aaron Chia Soh Wei Yik, Buddha Ancah Bina Badan, Eng Yin Yo squash dan Sharifuddin Azman permotoran. Kejayaan beliau berdasarkan pencapaiannya meraih pingat perak dalam acara Kirin pada Tamasya Sukan Olimpik Tokyo 2020. Dalam pada itu, anugerah olahragawati kebangsaan menjadi milik Ratu Terjun Negara Datuk Pandalela Rinong selepas beliau berjaya membawa pulang emas pada kejohanan terjun Piala Dunia Tokyo 2021. Beliau mengenepikan cabaran 4 lagi calon lain, iaitu Laura Dora Jimmy Bina Badan, Rachel Arnold dan Aifa Azman squash dan Nur Amisha Azrul Rizal Muay Thai. Anugerah disampaikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Majlis Sukan Negara MSN Bukit Jalil. Terdahulu, Datuk Seri Anwar turut mencabar atlet untuk meraih pingat emas pertama di Tamasya Olimpik Paris 2024. Nantikan laporan penuh dalam segmen sukan. Kerajaan Perpaduan akan terus bekerjasama dengan pihak berkuasa dalam menangani isu rasuah. Perdana Menteri menegaskan mana-mana pihak yang terlibat dalam jenayah itu tidak akan terlepas. Datuk Seri Anwar Ibrahim juga yakin kenyataan Transparency International TI berkenaan kedudukan Malaysia dalam Indeks Persepsi Rasuah CPI boleh dibaiki. Ada masalah besar dalam negara kita dari peringkat atas sampai ke bawah dan kita mesti tegas betul, tidak berlangsung. Pastinya kalau ada tindakan yang keras, ini masih baru gitu. Kerajaan ini baru lagi kan. Tapi insya-Allah kita boleh secara konsisten. Saya beri dukungan penuh kepada SPRM. Sebelum ini, Presiden TI Cawangan Malaysia Muhammad Mohan berkata tindakan segera perlu diambil untuk meningkatkan skor CPI negara yang rendah. Perdana Menteri ditemui media pada Majlis Anugerah Sukan Negara 2021 yang berlangsung di Kompleks Majlis Sukan Negara MSN Bukit Jalil. Sementara itu, Datuk Seri Anwar menegaskan tiada amalan nepotisme dalam Kerajaan Perpaduan. Pelantikan Nurul Izzah sebagai penasihat kanan ekonomi dan kewangan adalah tanpa ganjaran dan hanya untuk membantunya. Nepotisme itu kalau kita letakkan jawatan untuk menyalahgunakan kuasa, untuk memperkayakan diri, menambah kontrak dan mendapat upah yang tinggi. Dan ini tidak berlaku. Usaha memperkukuh dan mempertingkat hubungan kerjasama Malaysia-Singapura dilihat semakin komprehensif dan strategik. Selesainya lautan rasmi sehari ke negara itu semalam, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yakin kedua-dua negara akan mempercepat pelaksanaan pelbagai perancangan yang dibincangkan bersama. Sekaligus membuka ruang dan peluang bagi memacu pertumbuhan ekonomi dalam suasana politik yang stabil dan hubungan yang lebih akrab. Wartawan Ravin Sanmugam melaporkan dari Singapura.
Lawatan ringkas kurang dari 24 jam itu juga menyaksikan 3 perjanjian dimeterai antara Malaysia dan Singapura. 2 rangka kerja melibatkan kerjasama dalam ekonomi digital serta ekonomi hijau ditandatangani. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz dan rakan sejawatnya Gan Kim Yong. Manakala Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil menandatangani Memorandum Persefahaman MOU bagi mempromosi kerjasama melibatkan data dan keselamatan cyber juga ekonomi digital. Saudara, kunjungan Datuk Seri Anwar Ibrahim juga ternyata turut menyalurkan bukan sahaja kepentingan negara tetapi juga rakyat dengan menyuarakan isu kesesakan di pintu sempadan bekalan air selain isu batu putih. Perdana Menteri turut yakin penerokaan bersama Malaysia, Singapura mampu mewujudkan kerjasama baharu dalam bidang keterjaminan makanan. Now, there are issues, as I said, that we need to further focus on. That includes, for example, issues that we have tried to work out by the various ministers, and in terms of the new technology, the more challenging ones. It is up to our colleagues to proceed, to move forward. Not only in terms of trade, investments, security, and resolving all these issues, FIR and RTS and Causeway, which must be done for the benefit of our people. I mean, bagi Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong, rakyat Singapura Malaysia mempunyai pertalian kekeluargaan yang mendalam. Perkongsian istimewa itu meliputi pelbagai lapangan termasuk sejarah dan budaya. Beliau yakin meskipun sudah banyak kerjasama dicapai dalam beberapa dasarwarsa yang lalu, hubungan yang terjalin boleh ditingkatkan lagi ke tahap tertinggi di bawah Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim demi manfaat rakyat. We work together in health, education, culture, supply chain, connectivity, and many other areas. On trade, we are each other's second largest trading partners. Singapore is the largest foreign investor in Malaysia with over $56 billion in direct investments. Dalam pada itu, pengalaman luas dan latar belakang politik Datuk Seri Anwar diyakini berupaya meningkatkan martabat Malaysia sebagai negara tersohor yang dihormati dunia. Bakat dan kebolehan Perdana Menteri dalam aspek diplomasi. Bukan sahaja kita lihat diplomasi di luar negara berikutan lawatan-lawatan dua hala yang lain seperti di Indonesia, di Singapura dan juga Brunei, tapi kita juga melihat bagaimana kebolehan diplomasi amat berhormat Perdana Menteri dalam mengemudi suasana politik internal dalam negara, dan ini akan diterjemahkan kepada pengharmonian hubungan dua hala dan juga pelbagai hala antara Malaysia dan negara-negara yang lain. Dan di sinilah bagaimana ia dapat ditambah, nilai tambah itu dapat diletakkan dalam menjaga hubungan Malaysia-Singapura dalam menyelesaikan masalah ataupun isu yang berada dalam aspek kedua-dua negara ini. Pertemuan kedua-dua pemimpin sebagai jiran dan kawan rapat mencipta situasi menang-menang dengan kaedah ketara untuk rakyat dan ekonomi. Kejayaan ini merupakan kesinambungan objektif daripada dua misi lawatan Datuk Seri Anwar baru-baru ini ke Indonesia dan juga Brunei Darussalam. Ravin Sanmugam, Singapura, RTM. Pemeteraian 3 perjanjian meliputi aspek keselamatan cyber, digital dan ekonomi hijau Malaysia-Singapura menjamin kelangsungan keselamatan negara. Menurut pensyarah kanan Jabatan Ekonomi dan Pengurusan Kewangan UiTM Puncak Alam, Dr. Nur Rashidah Othman, kedua-dua negara tidak terkecuali berdepan jenayah cyber yang menjadi isu global. Malaysia merekodkan hampir 600 juta ringgit melibatkan jenayah cyber pada tahun lalu.
dan sebarang isu yang membabitkan keselamatannya bakal memberi kesan terhadap kerajaan, ekonomi, sosial dan juga masyarakat. Jadi jika kita ingin bergerak ke hadapan dan hidup dengan teknologi yang semakin pesat, isu keselamatan cyber perlu diletakkan di barisan hadapan ekosistem digital. Kita lihat Singapura mampu membendung jenayah cyber yang sangat baik, maka kerjasama dari kedua-dua negara ini dilihat sangat wajar bagi terutamanya Malaysia bagi berkongsi kepakaran, teknologi, pengalaman dan juga penguatkuasaan undang-undang. Ketokohan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mendapat perhatian dunia bukan sahaja dalam kalangan pemimpin antarabangsa malah rakyat di luar negara. Datuk Seri Anwar Ibrahim telah membuat satu kejutan bagi saya dengan mencetak 1 juta Al-Quran untuk disebarkan ke seluruh dunia. Bagi pendapat saya, itu adalah satu kebaikan bagi seluruh umat Islam di seluruh dunia. I'm very confident with his charismatic disposition and his experience as a politician. He will be able to go straight to the heart of the key issue that is been experienced by the rakyat today. Sebagai warga Singapura, saya amat bangga jasa, usaha dan Perdana Menteri punya kerja dengan ikhlas untuk warga negara Singapura. Saya look forward kemajuan negara warga Malaysia. As the closest neighbour, we can feel the positive impact since he become the Prime Minister. I think he is a capable person to get the job done. We can feel it during this short period of time. Many initiatives are moving in a positive way. Dengan harga serendah RM5 sepinggan bagi satu hidangan lengkap tengah hari dan malam, inisiatif Menu Rahmah memberikan manfaat kepada golongan memerlukan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata, 15,000 premis makanan terlibat menawarkan menu berkenaan bermula hari ini. Mereka boleh sebut mereka inginkan menu rahmah. Dan pihak KPDN dengan kerjasama semua kedai-kedai tadi, kedai restoran Mamak, restoran India, Tom Yum, kita akan letakkan satu pelekat dengan adanya simbol menu ramah ini, di mana bila mereka nampak menu itu, mereka boleh pergi dan mendapatkan makanan. Kedai Mamak ada 12,000 kedai di seluruh negara. Persatuan India, saya rasa ada lebih kurang 800. Tom Yum di sekitar Kuala Lumpur ada lebih kurang 500. Dan Maidin, semua Maidin di seluruh negara ini akan juga dapat menyediakan menu ini. Angka itu dijangka terus meningkat susulan kerjasama dan libat urus bersama pengusaha kedai makan lain. Datuk Seri Salahuddin bercakap kepada pemberita selepas pelancaran inisiatif Menu Rahmah di Subang Jaya. Menu Rahmah antara usaha membantu golongan sasar yang terkesan dengan kenaikan kos sara hidup. Menu harga rendah itu mendapat kerjasama pengusaha makanan yang sudi mengecilkan keuntungan perniagaan mereka. Bila saya pun dengar RM5 kata, boleh buat ke tak? So saya pergi balik juga, kira balik. Ayam harga berapa, potong 8 jadi kos berapa, sambal berapa, packing lagi berapa. Dan yalah, taklah untung banyak sangat. Tapi kita tak rugi. So, bila kita tak rugi, maknanya the plan can go on for a longer period. Hari ni saya ada ambil menu ramah daripada kedai tu yang harga berpatutan lah. Banyak RM5, saya dapat nasi dengan ayam kicap. Bagi saya, kos ni pun memang jimat. So, tak ada efek dengan apa-apa mana-mana pihak kot. Sebab bagi pihak kita sebagai pengguna pun, memang ada orang kata
menambahbaikkan juga lah. Menu Rahmah yang itu bagi akak dia murah sangat-sangat. Sebab saya beli ni pun dah harga RM9.90. Kira macam bila dapat makanan macam ni rasa macam happy lah. Untuk orang yang kurang mampu tu memang sesuai sangat harga RM5. Saya minta lebih ramai lagi bagi buat macam ni lah supaya orang semua mampu lah. Lagi bila family ramai sesuai sangat dah. Sementara itu, program di bawah inisiatif Payung Rahmah akan dilaksanakan menjelang akhir Mac ini. Ini termasuk pelancaran Bakul Rahmah, pakej harga barang Rahmah dan Kafe Rahmah. InsyaAllah, selepas pada ini akan menyusul pelancaran Bakul Rahmah. Mana bakul ini akan sampai ke setiap rumah golongan miskin Tegar. InsyaAllah, without fail, setiap bulan. Kemudian akan menyusul pakej harga barang Rahmah. Ada 12 barang asas yang boleh dibeli di bawah harga yang ditetapkan. Dan tunggu pula ada Kafe Rahmah yang insya-Allah kita akan buat bermula di Universiti tempatan di Kuala Lumpur, di mana juga menyediakan makan tengah hari percuma dan sarapan pagi dan makan malam yang ada diskaun hingga ke 50%. Pakej perpaduan internet talian tetap khusus untuk golongan B40 akan diperkenal. Menurut Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil, rundingan berhubung pakej berkenaan akan dibuat bersama pihak berkaitan. Ia melibatkan 5 syarikat penyedia perkhidmatan telekomunikasi. Kita nak bantu, satu, lengkapkan 3% akses internet ataupun akses yang belum lagi diselesaikan, 3%. Masa yang sama, prasarana kita nak selesaikan masalah pothole yang berlaku untuk 97% yang lain. Beliau menjelaskannya ketika berucap pada Majlis Perhimpunan Bulanan Kementerian Komunikasi dan Digital KKD di Putrajaya. Sebelum ini, pelan data perpaduan prabaya internet mudah alih pada harga 2 kali ganda lebih murah telah diperkenalkan. Dalam perkembangan lain, Suruhanjaya Keselamatan Cyber Malaysia bakal ditubuhkan bagi memperkukuh keselamatan cyber negara. Menteri Komunikasi dan Digital berkata pihaknya sedang meneliti pelaksanaan badan berkenaan sebelum memorandum bersama Jemaah Menteri Kabinet dilakukan. Jelas beliau, kementerian akan melaksanakan kerjasama dengan agensi berkaitan seperti Cyber Security Malaysia CSM bagi menjayakan penubuhan Suruhanjaya itu. Tapi yang penting kita tak boleh tunggu sampai terbentuknya Suruhanjaya barulah kerja-kerja menjamin keselamatan cyber itu berjalan dengan baik. Maka sementara waktu saya akan berbincang dengan pihak antara pihak kementerian dan juga pihak Cyber Security Malaysia apa yang perlu kita lakukan sekarang untuk selesaikan masalah berhubung keselamatan cyber. Beberapa pindaan melibatkan agensi di bawah kementeriannya seperti Jabatan Perlindungan Data Peribadi, Perbadanan Kemajuan Filem Nasional dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia turut akan dibawa pada persidangan Dewan Rakyat 13 Februari ini. Ini Bob. Bob adalah seorang penyelam marin. Setiap hari, Bob mendapati semakin banyak plastik dihanyutkan ke dalam laut. Kesannya boleh mengakibatkan jumlah plastik melebihi daripada hidupan laut menjelang 2050 jika tindakan tidak diambil. Dianggarkan 50% plastik yang dihasilkan adalah plastik sekali guna dan 13 juta tan plastik dihanyutkan ke laut. Kerana sayangkan alam sekitar, Bob mengambil inisiatif membersihkan sisa plastik. Kita semua boleh memainkan peranan dalam menjaga alam sekitar. Hindari plastik sekali guna. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman sesawang berikut.
Ekspor minyak sawit negara dijangka meningkat 3.7% kepada 16.30 juta tan pada tahun ini berbanding 15.72 juta tan berbanding 2022. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof memaklumkan ia berikutan permintaan terhadap komoditi berkenaan yang berterusan dari negara pengimport seperti Emirat Arab Bersatu, Arab Saudi, Jepun, Bangladesh dan Mesir. Peningkatan kawasan tanaman sawit matang terutama di Semenanjung dan Sarawak serta keadaan cuaca yang baik merupakan faktor yang mendorong kepada peningkatan pengeluaran. Minyak sawit mentah pada tahun 2023 bagi terus mendorong perkembangan positif ini. Pihak Kementerian juga akan memastikan proses kemasukan pekerja asing berjalan lancar dalam usaha menangani masalah kekurangan tenaga kerja di sektor perdagangan. Beliau yang juga merangkap Menteri Perdagangan dan Komoditi berucap pada Majlis Anugerah Kecemerlangan Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB tahun 2022 di Bangi. Beliau turut menyarankan MPOB lebih giat dalam menghasilkan bakar sawit hybrid yang dapat menghasilkan minyak yang lebih banyak dengan menggunakan tanah yang lebih terhad. Malaysia juga akan terus menjalinkan kerjasama dengan Indonesia bagi menangkis tomahan terhadap minyak sawit oleh Kesatuan Eropah EU. Datuk Seri Fadilah Yusof berkata kerjasama itu bakal membincangkan undang-undang yang melarang penjualan minyak sawit dan komoditi lain yang dikaitkan dengan penebangan hutan. Tekanan kepada EU, Majlis negara-negara pengeluar minyak sawit ataupun CPOPC juga akan merancang strategi untuk memberi tekanan pada EU supaya Malaysia dan Indonesia tidak dibuli sewenang-wenangnya. Sama bersetuju bahawa negara-negara pengeluar minyak sawit perlu bersepakat dalam menangani isu-isu global supaya bantahan terhadap diskriminasi minyak sawit dapat dibuat secara bersepadu, efektif dan mantap. Perkara ini tidak mudah dilakukan dan tidak semudah yang diucapkan. Sejumlah 13 bilion ringgit komitmen pelaburan langsung asing FDI berjaya diraih melalui misi pelaburan Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI ke Singapura. Diketuai Menterinya Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, misi berlangsung sempena lawatan rasmi pertama Perdana Menteri ke Singapura. Komitmen pelaburan dizahirkan 3 syarikat iaitu Sea Limited, Kumpulan Yonda dan INSEAD dijadual beroperasi dalam tempoh 3 tahun akan datang. Menurut Tengku Datuk Seri Zafrul, pelaburan tersebut mencerminkan hubungan perdagangan yang telah lama terjalin dan saling menguntungkan antara Malaysia dan Singapura. Pelaburan Sea Limited, syarikat induk Shopee, platform e-dagang serantau terbesar Asia Tenggara dari Taiwan, bakal mewujudkan lebih 2,000 peluang pekerjaan. Kumpulan Yonda pula dijangka menghasilkan sebuah kampus pusat data skala hyper terbesar di Asia Tenggara dan bakal memainkan peranan penting dalam pembangunan ekosistem digital Malaysia. Manakala INSEAD akan membangunkan fasiliti pengeluaran pertamanya di Johor, berpotensi menampung permintaan sumber makanan yang mapan di peringkat Asia. Kita dapat perbaiki keadaan ini dan meninggalkan ini sebagai episod dan pengalaman lama untuk catatan sejarah dan kita mulakan sejarah baru. Berbagai lapangan pengalaman, saya percaya dengan semangat melahirkan masyarakat dan negara madani ini yang berteraskan nilai, kemanusiaan dan keyakinan serta membangunkan semula negara Malaysia merdeka dan berdaulat. Kerajaan meluluskan peruntukan segera 7 juta ringgit untuk mengatasi masalah banjir, terutamanya banjir termenung di Batu Pahat, Johor. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata peruntukan akan digunakan bagi penggalian parit dan pembelian pam air. Peruntukan akan disalurkan Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA menerusi Agensi Pelaksana Jabatan Pengairan dan Saliran JPS.
Dan di dalam keadaan itu, langkah-langkah quick win ini akan dilakukan dalam tempoh hanya seminggu dua ini untuk kita lihat keberhasilannya. Terutamanya di dalam mengorek parit-parit yang sebu, yang kadar lumpur dan kadar sampah sarap yang berada di dalamnya, dalam parit itu telah menyebabkan berlaku penyumbatan. Beliau melawat PPS Sekolah Kebangsaan SK Seri Medan, PPS SK Seri Jati dan PPS Dewan Orang Ramai Seri Medan di Batu Pahat, Johor. Turut hadir Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi dan Setiausaha Kerajaan Negeri Tan Sri Azmi Rohani. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kembali bersama Jabatan Meteorologi Malaysia untuk laporan cuaca terkini. Baik, kita mulakan dengan memberi penumpuan kepada amaran yang sedang berkuat kuasa, iaitu amaran hujan lebat berterusan peringkat waspada yang kini tinggal di bahagian Johor Timur, iaitu melibatkan kawasan di sekitar Mersing dan juga Kota Tinggi. Amaran ini berkuat kuasa sehingga 31 Januari 2023. Dan selain daripada itu, di Sabah dan Sarawak juga masih lagi mengekalkan amaran hujan lebat berterusan peringkat waspada melibatkan kawasan di sekitar barat negeri Sarawak dan juga di bahagian tengah negeri Sarawak. Namun amaran ini sehingga 1 Februari 2023. Selain daripada itu, Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan juga laut bergelora bagi kategori pertama dan juga kedua melibatkan kawasan perairan yang telah ditandakan dengan warna kuning dan juga jingga. Amaran ini pula berkuat kuasa sehingga 1 Februari 2023 dan harus diingatkan kepada orang ramai bahawa keadaan ini amat berbahaya bagi kesemua aktiviti laut, terutamanya bot-bot kecil, feri dan juga sebarang aktiviti menangkap ikan. Baik, kita lihat pula kepada paparan gempa radar pada ketika ini. Dilihat keadaan cuaca yang agak baik di hampir keseluruhan negeri di semenanjung Malaysia pada malam ini. Namun kita dapat lihat di sini hujan kini tertumpu di bahagian perairan negeri Perak dan sedikit di bahagian Sabak, Bernam, Selangor. Kita jangkakan untuk keadaan hujan ini boleh berlarutan dalam tempoh masa 2 jam sahaja lagi. Bagi Sabah dan Sarawak pula, kita dapat lihat di sini hujan masih lagi sedang berlaku di bahagian barat negeri Sarawak dan kini tertumpu di bahagian Kuching. Juga turut dilihat hujan lebat kini sedang berlaku di sekitar Limbang dan turut memasuki di sekitar pantai barat negeri Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan. Juga turut dicerap melibatkan kawasan di sekitar tengah dan juga sandakan Sabah. Dan keadaan hujan ini kita jangkakan boleh berlarutan sehingga ke tengah malam nanti. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca daripada Met Malaysia buat masa kini. Sebelum kita berpisah, kita lihat dulu ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Saya Linda Hanif. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Syahbaz, Dato' Azizul Hasni dan Dato' Pandalela menanti selepas ini perincian anugerah Sukan Negara. Bersama rakan penyampai, Nazri, teruskan.
Cabaran Perdana Menteri buat atlet negara. Usaha KBS tarik lebih banyak tajaan sektor korporat. Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua. Semua persatuan sukan digesa mengamalkan konsep Malaysia Madani dengan menghormati dan meraihkan perbezaan agama serta budaya semua kaum. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkara itu antara aspek penting yang mampu memberi kesan kepada prestasi keseluruhan persatuan maupun atlet. Kerana ini soal perpaduan, kita mahu kita menang. Anak Malaysia menang. Kalau kebetulan yang Melayu, alhamdulillah. Kalau yang Cina atau Buddhis atau Hindu, kita kata ini satu kegembiraan besar bagi seluruh rakyat. Ya. Ini kekuatan kita. Saya juga seperti saudara, ada minat sukan-sukan tertentu. Tiap kali menang, kita tidak tanya dia dari Sarawak ke ataupun dari Perlis ke. Kita tidak tanya dia Muslim ke, Hindu ke, Melayu ke, Cina. Kita kira ini kebanggaan bagi negara Malaysia yang tercinta. Dalam masa sama, beliau turut menggesa semua persatuan dan badan sukan agar menjaga kebajikan atlet demi kemajuan sukan negara. Tegas Datuk Seri Anwar, tiada toleransi terhadap sebarang salah laku terhadap atlet yang merupakan masa depan negara. Beliau berucap demikian semasa Anugerah Sukan Negara 2021 di Ibu Kota. Dalam majlis yang sama, Datuk Seri Anwar mencabar atlet untuk merangkul kilauan emas Olimpik pertama buat negara pada Tamasya Olimpik Paris 2024. Beliau meletak kepercayaan penuh kepada Kementerian Belia dan Sukan KBS dan Majlis Olimpik Malaysia MOM dalam merealisasikan impian itu. Kita usaha dan ikhtiar sebaik mungkin dan kita tawakal lah lepas itu, ya. Tidak boleh menuntut lebih daripada itu. Jadi saya terima baik. Kita mesti cuba dengan sedaya upaya, tidak ada tolak ansur, tetapi kita harus terima kenyataan bahawa dalam apa-apa persaingan kita harus terima baik keputusan yang adil dan bijaksana. Tamasya Olimpik Tokyo 2020 menyaksikan atlet negara membawa pulang 1 perak, 1 gangsa menerusi jago berbasikal atlet negara Dato' Azizul Hasni Awang dan pasangan bergu badminton Aaron Chia dan So Wo Yik. Pencapaian terbaik negara setakat ini ialah semasa Tamasya Sukan Olimpik Rio 2016 dengan catatan 4 perak dan 1 gangsa. Dalam pada itu, bagi menghadapi tamasya besar dalam kalender 2023, Perdana Menteri berkata peruntukan bagi sektor sukan di bawah Belanjawan 2023 akan dibincangkan bersama Kementerian Kewangan pada minggu depan. Dan di Kementerian Kewangan akan ada perbincangan minggu depan. Kacau. Datuk Seri Anwar ditemui media selepas menyempurnakan Majlis ASN 2021. Dalam majlis sama, Menteri Belia dan Sukan Handayo berucap bahawa peruntukan dalam Belanjawan 2023 untuk sektor sukan perlu dipertingkatkan. Sementara itu, olahragawan kebangsaan 2021, Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang berharap ini bukan anugerah terakhirnya walaupun telah mencipta sejarah menjadi atlet pertama memenanginya sebanyak 5 kali. Walaupun saya memenangi kali yang kelima, saya akan pastikan ini bukan kali terakhir lah, because I have another 2 years which is this year and next year untuk Paris Olympic, dan saya akan go all out untuk mendapat lebih banyak kejayaan dan untuk pastikan saya mendapat anugerah olahragawan ke-6 lah, insyaAllah. Beliau dinobatkan gelaran berkenaan susulan kejayaan meraih pingat perak di Tamasya Olimpik Tokyo 2020. Semasa ini, Dato' Azizul Hasni yang digelar The Pocket Rocket Man meraih anugerah berkenaan pada tahun 2009, 2010, 2017 dan edisi 2019-2020. Bagi Datuk Pandalia Rinong, ini pula adalah gelaran olahragawati keempatnya selepas memenanginya pada 2011, 2012 dan 2015. Kejayaan terbaiknya pada 2021 adalah meraih pingat emas di kejuaraan terjun final Piala Dunia di Jepun.
Saya rasa sangat gembira lah dapat anugerah ni sebab saya pernah dicalonkan juga tahun-tahun lepas tapi bukan rezeki, bukan di tangan saya, dan kali ini saya dapat. Jadi saya rasa gembira. Selaku olahragawan dan olahragawati, mereka membawa pulang piala pusingan, piala iringan, sijil dan wang tunai RM20,000. Piala berkenaan disampaikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sambil disaksikan oleh Menteri Belia dan Sukan Hanan Yeoh. Sementara itu, anugerah olahragawan Paralimpik kebangsaan menjadi milik jaguh powerlifting Boni Bunyau Gastin, manakala Brenda Anilia Larry dipilih sebagai olahragawati Paralimpik kebangsaan. Kejayaan Boni meraih pingat emas di Sukan Paralimpik Tokyo dalam acara powerlifting melayakkan dirinya dinobatkan gelaran berkenaan. Manakala Brenda dinobatkan gelaran olahragawati para kebangsaan selepas mencatatkan rekod Asia bagi acara 50 meter kuat kupu-kupu di Pusat Akuatik Tokyo. Tahniah diucapkan. Antara anugerah lain yang diberikan adalah pasukan lelaki kebangsaan 2021 yang dimenangi bergu badminton lelaki yang juga juara dunia Aaron Chia dan So Woh Yi. Manakala pasukan tenpin bowling berpasukan wanita pula menerima anugerah pasukan wanita kebangsaan 2021. Jamil Aldam dari Sukan Para Powerlifting pula dinobatkan penerima anugerah jurulatih lelaki kebangsaan. Manakala Wendy Chai Chu dari Sukan Temping dipilih sebagai penerima anugerah jurulatih wanita kebangsaan. Kementerian Belia dan Sukan KBS mahu lebih banyak insentif cukai ditawarkan untuk sektor korporat yang berhasrat menaja penganjuran acara sukan. Menteri Belia dan Sukan Hanan Yeoh berkata KBS akan mengadakan perbincangan dengan Kementerian Keuangan mengenai perkara itu sebelum pembentangan belanjawan 2023. KBS maklumkan setiap tahun bajet mereka akan cuba minta daripada Kementerian Kewangan untuk insentif cukai yang lebih menarik bagi corporate sponsors. Dan untuk sukan ni selalunya kita tak boleh charge orang mahal. Dia isu gaya hidup. Okay? Dan kita nak kanak-kanak belia. So pendekatan terhadap sukan mesti berubah. Selain daripada itu, isu skim insurans atlet yang tinggi, hubungan khas KBS dengan pihak berkuasa tempatan PBT dan Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan KPKT dalam proses SOP lesen penganjuran dan sewaan kemudahan sukan turut akan diberi tumpuan. Justru KBS akan mengadakan perjumpaan berkonsepkan hari terbuka yang bakal diadakan setiap bulan bersama kementerian yang berkaitan supaya penganjur dan pihak berkepentingan acara sukan dapat bertemu membincangkan isu-isu yang berkaitan. Beliau berkata demikian pada sesi Town Hall Kementerian Belia dan Sukan bersama industri sukan di Putrajaya pagi tadi. Dalam pada itu, mengulas berkenaan komen seorang pemain hoki wanita negara yang didakwa berbau keperkauman. Ana telah meminta Majlis Sukan Negara MSN mendapatkan maklumat daripada Konfederasi Hoki Malaysia KHM bagi membantu siasatan. Setelah saya mendapat pandangan daripada MSN, kita akan buat keputusan. Okey, jadi hari ini MSN akan bincang dengan Malaysia Hoki. Okey. Saya telah maklumkan kepada Datuk Subahan juga. Terdahulu tular di media sosial mengenai satu akaun Instagram pagi ini dipercayai milik pemain hoki wanita negara yang didakwa memberikan komen berbau perkauman berkaitan konsert penyanyi dari India baru-baru ini. Pemilik akaun tersebut telah pun memuat naik permohonan maaf di laman Instagram Story hari ini. Konfederasi Hoki Malaysia KHM berharap lebih banyak badan korporat tampil membantu memajukan industri hoki negara. Presiden Datuk Seri Subhan Kamal berkata ini kerana sukan hoki Malaysia berpotensi besar dan sentiasa bersaing di pentas tertinggi antarabangsa. Ini terbukti dengan kejayaan skuad The Speedy Tigers, kendalian Arus Sevaraj yang melakar prestasi membanggakan dalam kejuaraan hoki Piala Dunia lelaki baru-baru ini.
And we really hope that hockey, when we're already in the world stage, we need as much support as we can, because I always believe that sports unites people, and hockey is a sport that can actually fare well in the world stage, and we can go places. We can qualify for World Cup, we can go to Olympics. So we really need as much support as we can from the corporate sector out there. Beliau berkata demikian ketika menyambut ketibaan skuad hoki senior lelaki negara di KLIA. Menurut Datuk Seri Subahan, selain skuad senior, pasukan muda negara juga bakal bersaing di pentas Piala Dunia Remaja hujung tahun ini. Sementara itu, skuad hoki lelaki negara selamat tiba di KLIA dari India kira-kira jam 3.46 pagi tadi. Anak buah Arus Sevaraj bakal pulang ke pangkuan kelab masing-masing bagi menghadapi Liga Hoki Kebangsaan yang bakal bermula pada 9 Februari. Skuad The Speed Tigers kemudian bakal menghadapi misi penting di Sukan Asia di Hangzhou, China pada September. Ia bakal menjadi platform kelayakan secara automatik ke Sukan Olimpik Paris 2024. Saudara Muslimin dan Muslimat, sebentar tadi telah pun masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan di sekitar Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menekan solat Isyak. Kita balik ke perkembangan sukan seterusnya. Juara Gusti Inter Commonwealth Melbourne City Wrestling MCW Eman Azman sekali lagi mengharumkan nama Malaysia apabila memenangi kejuaraan Gusti Tag Team Antarabangsa yang berlangsung di Thailand pada 28 Januari lalu. Menurut kenyataan My Pro Wrestling, Iman yang bergandingan bersama peserta Gusti dari Kanada, Sunny Zack menewaskan pasukan tuan rumah iaitu Jonathan Johnson dan P. Suchat. Walaupun ini kali pertama Iman berganding dengan Sunny, strategi mereka membuahkan hasil. Iman yang berumur 22 tahun berkata kemenangan ini mampu membuka ruang untuk ahli Gusti di Malaysia untuk bertanding di Thailand pada masa akan datang. Pada 27 Januari 2023 lepas, Iman tewas kepada peserta Aiden Rack di kejohanan Singapore Pro Wrestling SPW. Namun dia dijangka mempertahankan tali pinggang kejuaraannya pada kejohanan Gusti New Breed anjuran My Pro Wrestling yang bakal diadakan pada 18 Februari 2023 di Quash Theatre, Taman Tun Dr. Ismail TTDI, Kuala Lumpur. Kejuaraan Gusti itu akan menghimpunkan seramai 12 penggusti dunia dari 5 negara iaitu Australia, Singapura, Filipina, Jepun dan Dubai. Liga Challenge Jamboree 2023 yang menjadi saingan pembuka kalender perlombaan berbasikal lasai MTB di Terengganu tahun ini berjaya menarik penyertaan 1,350 pelomba dari dalam dan luar negara. Ia merupakan jumlah teramai setakat ini sekaligus menjadi penanda aras baharu buat kejohanan tersebut. Perlumbaan yang dianjurkan bersama oleh Kerajaan Negeri dan Persatuan Lumba Basikal Terengganu itu turut menghimpunkan beberapa pelumba kebangsaan dan profesional termasuk dari Singapura serta Thailand. Menunjukkan satu penanda arah yang baiklah bagi kejohanan Liga Challenge Jamboree ini, dan insya-Allah sekiranya sambutan seperti ini dapat kita kekalkan, saya rasa tak mustahil untuk kita dapat menganjurkan lagi pada edisi yang akan datang. Perlombaan lasak dalam acara cuaca hujan lebat sejauh 34.5 km itu turut merendah kawasan berbukit beraltitud tinggi. Sebanyak 11 kategori di pertandingan termasuk kategori e-bike bagi jentera basikal MTB elektronik berkuasa bateri yang pertama kali diperkenalkan. Pemenang pingat emas di Sukan C 2022 Vietnam, Zulfikri Zulkifli yang mewakili pasukan Hella Cycling Team menepati ramalan menjuarai kategori lelaki terbuka manakala kategori wanita terbuka menjadi milik bekas juara kebangsaan Mustika Ayuni Mustafa. Berikutan konflik yang masih belum ada tanda akan reda. Ukraine terus mendesak agar Jawatankuasa Olimpik Antarabangsa IOC tidak membenarkan atlet Rusia dan sekutunya Belarus daripada bertanding di Olimpik Paris 2024. Desakan itu turut menuntut agar atlet-atlet dari dua negara berkenaan dilarang daripada bertanding di bawah bendera bebas. Bulan lalu, Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky telah pun mengutarakan cadangan tersebut kepada Presiden IOC Thomas Bach. Menteri Sukan Ukraine Vadim Gusit pula minggu lalu berkata negaranya tidak menolak kemungkinan memboikot tamasya sukan itu jika atlet Rusia dan Belarus mengambil bahagian.
Atlet-atlet dari Rusia dan Belarus sebelum ini telah diharamkan menyertai beberapa sukan antarabangsa dengan menggunakan bendera negara masing-masing. Bagi IOC pula, pihaknya mahu melihat mereka kembali dalam tamasya utama walaupun bertanding di bawah bendera neutral namun ditentang Zelensky. Tegasnya, ia seumpama memberitahu dunia bahawa keganasan boleh dilihat sebagai sesuatu yang boleh diterima. Beliau telah pun menghantar surat kepada Presiden Perancis Emmanuel Macron berhubung isu itu. Sekian berita sukan edisi 31 Januari 2023. Untuk perkembangan seterusnya bersama dengan Fatil dan Hazel. Dua negara. Apa khabar semua? Persembahan istimewa artis-artis Malaysia dan nyanyian memukau bintang-bintang Singapura. Diceriakan oleh Nabila Huda dan Suzairi Sumari di atas satu pentas demi satu irama. Rock and roll Singapura. Nyanyi bersama ya. Saksikan secara langsung Muzika Extravaganza Sabtu 4 Februari 8.30 malam. Dibawakan kepada anda. Terbaik hanya di TV2. Tahun selepas rampasan kuasa, junta Myanmar merancang mengadakan pilihan raya sekaligus mencetuskan kebimbangan berlaku lebih banyak pertumpahan darah. Juga perubahan iklim adalah benar. Kita saksikan rangkuman berita luar negara. Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres menyuarakan kebimbangan berhubung hasrat junta untuk mengadakan pilihan raya di tengah-tengah pengeboman udara dan pembakaran kediaman serta penangkapan dan gangguan berterusan terhadap pemimpin politik dan wartawan. Pilihan raya yang dicadangkan itu berisiko memburukkan lagi ketidakstabilan kerana situasi terkini tidak membenarkan rakyat Myanmar melaksanakan tanggungjawab politik mereka secara bebas. Minggu lalu, tentera berjanji untuk mengadakan pilihan raya baharu pada Ogos. Pada 1 Februari 2021, kerajaan Aung San Suu Kyi telah digulingkan dalam rampasan kuasa tentera selepas kemenangan Parti Liga Kebangsaan untuk Demokrasi pada pilihan raya negara November 2020. Perubahan iklim adalah benar dan kita perlu bersedia dalam apa jua bentuk untuk menempuh cabarannya. Itu kenyataan Perdana Menteri New Zealand Chris Hipkins susulan negara itu mengalami banjir dan tanah runtuh akibat hujan lebat. Bencana alam itu turut menyebabkan kerosakan harta benda dan infrastruktur awam. Setakat ini 4 orang disahkan maut akibat banjir kilat dan tanah runtuh selain memaksa Auckland berada dalam perintah darurat. Pentadbiran Presiden Joe Biden akan menamatkan pengisytiharan darurat COVID-19 pada 11 Mei ini, hampir 3 tahun selepas Amerika Syarikat mengenakan langkah-langkah pandemik menyeluruh untuk mengekang penularan penyakit itu. Kecemasan kebangsaan dan kecemasan kesihatan awam PHE COVID-19 telah dilaksana pada 2020 oleh pentadbiran Presiden Donald Trump ketika itu. Biden telah berulang kali melanjutkan langkah-langkah berkenaan yang akan tamat tempoh dalam beberapa bulan akan datang. Pejabat Pengurusan dan Belanjawan OMB White House berkata pengisytiharan itu akan dilanjutkan lagi sehingga 11 Mei dan kemudiannya ditamatkan. Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama memperkenal Pelan Transformasi Hal Ehwal Agama menuju Malaysia Madani Al-Falah. Menterinya Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar menjelaskan pelan berkenaan bagi menjayakan gagasan membangun negara Malaysia Madani. Pelan dirangka berasaskan falsafah dan semangat lawangan azan Hayya 'alal Falah yang bermaksud mari bersama menuju kejayaan. Saya akan monitor pelan pelaksanaan pelan ini. Dan untuk makluman semualah kita pun telah pihak agensi-agensi juga telah menyedaraikan KPI yang saya minta supaya dia ada unsur touch point di situ pada masyarakat, sangat-sangat rapatlah dengan masyarakat. So KPI ini kita telah bangunkan untuk tempoh 1 hari. So insya-Allah kita harapkan KPI yang kita telah bangunkan ini
dan kita akan serahkan kepada pihak mampu lah untuk meneliti, kumpulkan pada semua kementerian apa semua, dan di pihak agensi agama kita telah laksanakan sehingga dalam 11 KPI yang untuk dilaksanakan dalam tempoh 100 hari ini. Beliau menyatakannya pada Majlis Perhimpunan Agensi-Agensi di bawah Jabatan Hal Ehwal Agama di Putrajaya. Pelan Al-Falah mengandungi 5 teras dan 10 fokus gerak kerja bagi tempoh 5 tahun iaitu sehingga 2027. Ini merangkumi pentadbiran Islam mampan, kesejahteraan insan, kemuliaan syariah, kepimpinan berdaya cipta dan kehormatan institusi Islam. Kalau boleh kami nak kehidupan kami berubah. Itu luahan seorang ibu kepada 6 cahaya mata ketika ditemui di sebuah lorong di sekitar Kuala Lumpur. Bagi melihat gambaran sebenar kehidupan segelintir kanak-kanak kaki 5 ini, wartawan Siti Nurul Husna Bukhari ada laporannya. Kehadiran kami disambut rasa kurang senang penduduk di kaki 5. Namun keadaan menjadi tenang selepas menjelaskan tujuan kehadiran kami bagi melihat sendiri keadaan lorong sempit kaki 5 dan tepi jalan yang dijadikan padang permainan paling selesa kanak-kanak berkenaan. Kira-kira 200 anak-anak dalam lingkungan 1 tahun hingga 13 tahun menjalani kehidupan normal dengan mendapatkan pendidikan di sekolah berhampiran sebelum menghabiskan waktu di kawasan ini sehingga 12:30 malam. Malam-malam tidur kat mana? Dekat bilik. Dekat bilik? Bilik jauh tak? Dekat je. Habis tu duduk sini sampai pukul berapa? Duduk sini sampai pukul 12 je. Sebab tak ada nasi. Sebab apa? Sebab ramai kawan-kawan dekat rumah bosan. Siapa bagi makan? Orang. Orang bagi. Mama malam-malam tidur mana? Tidur. Tidur cokek. Dekat bilik lah. Duduk sini sampai pukul berapa? Pukul 1. Pukul 1. Besar nanti nak kerja apa? Bombay. Apa yang menggembirakan kami? Sejak perintah kawalan pergerakan lalu, kanak-kanak ini tidak lagi tidur di bahu jalan atau kaki 5. Ini kerana mereka telah diberikan bantuan keuangan mencukupi bagi menyewa sebuah bilik kecil sebagai tempat tinggal. Namun, lorong-lorong gelap ini tetap menjadi pilihan sementara ia menjadi tumpuan badan bukan kerajaan NGO memberikan makanan dan bantuan keperluan harian lain. Kita orang duduk kat sini sebab kita orang sewa bilik. Anak-anak tak boleh main daripada pagi sampai ke petang. Malam je kita bawa diorang turun ni. Satu, kita orang nak ambil nasi. 2, untuk anak-anak ni biar diorang bermain di bawah. Sebab bilik kita orang tak boleh main. Sebab kita sewa bilik kan. Kalau boleh memang nak berubah. Sampai bila kita nak duduk macam ni? Kalau ada staff kan yang diorang kat sini, anak-anak diorang yang dapatkan diorang rumah ke apa ke, nak harapkan macam itulah. Sampai bila kita orang ni nak duduk dengan bilik yang kecil dengan anak-anak ramai. Siti Nurul Husna Bukhari, RTM. Negara ini kita tahu adalah negara pelbagai kaum dan pelbagai agama. Islam tegak sebagai agama persekutuan. Kita mahu ada peningkatan kefahaman agama bukan sahaja di kalangan orang Islam, juga bukan Islam. Jika tidak, bibit-bibit Islamofobia yang tertanam dari zaman penjajah itu mungkin mempengaruhi dan mengelirukan kita. Menjadi agama itu bukan bahan dakwah membawa kasih sayang dan hikmah, bukan ke arah kebaikan lagi, tetapi permusuhan. Nezal, baru berusia 2 tahun tetapi sudah boleh melakukan tendangan bola dengan baik. Itu sesuatu yang menarik pada usia muda. Apa kata kita saksikan sahaja aksi si cilik itu menerusi paparan hashtag.
Dari baldi, bakul, topi keledar hinggalah ke set permainan gawang, semuanya mampu dibolosi si cilik ini apabila melakukan tendangan. Setiap langkah dan aksi yang tak ubah seperti pemain profesional sering dirakam oleh ibu bapanya dan dikongsi di laman sosial. Yusof Iskandar Mahathir kini mempunyai koleksi lebih 20 biji bola. Pada usia setahun, Yusof semakin obses dengan bola, tidak seperti kebanyakan kanak-kanak lain seusia dengannya. Kebiasaannya, para guru akan terima hadiah daripada anak murid ketika Hari Guru sebagai tanda penghargaan. Lain pula video ini apabila seorang guru berkongsi video anak muridnya memberikan hadiah udang galah walaupun bukan pada Hari Guru. Difahamkan guru tersebut mengajar di sebuah sekolah di Sarawak. Ramai warga maya yang bekerja sebagai guru di Sabah dan Sarawak berkongsi kisah yang sama. Malah ada yang merindui suasana mengajar di sana. Zaman tanpa gadget sememangnya zaman yang mencipta banyak kenangan. Baru-baru ini, seorang lelaki berkongsi koleksi kad tepuk yang dikumpul dari zaman kanak-kanaknya yang telah menarik perhatian. Dia berkongsi kotak lama berisikan kad tepuk yang disimpan selama 28 tahun. Melihat kepada keadaan kad tersebut membuatkan dia bertekad untuk membuangnya, namun warga maya menasihatkan agar dia terus kekal menyimpannya. Senang saja. Wujud banyak kegiatan penipuan internet, antaranya penyebaran berita tidak benar, penyamaran identiti dan penawaran perkhidmatan yang tidak wujud. Sifat laman media sosial yang boleh menyebarkan maklumat dengan laju dan penggunaan identiti rekaan menyebabkan ia semakin berleluasa. Jadilah pengguna yang bijak. Laporkan salah laku penggunaan internet dan ingat, berwaspada dan periksa kesahihan sesuatu berita atau maklumat sebelum membuat sebarang perkongsian. Untuk elakkan anda terpedaya, rujuk sumber yang sahih dan dipercayai. Sekiranya anda ragu-ragu, hentikan penyebaran. Bersama-sama kami, Banteras Berita Palsu. Ya, paparan berita perdana edisi Selasa 31 Januari 2023 berakhir di sini. Dan anda boleh terus dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Terima kasih atas kesetiaan anda bersama Berita Perdana yang sahih di RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.